Hello, hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini Madam mau share mengenai course of informations about your organizational behavior subject, course code POB 2113. Okey, video ni Madam nak terangkan macam mana chapter ni daripada chapter 1 sampai chapter 14, roughly lah. Okey, course detail untuk subjek ni adalah core, maksudnya wajib ambil subjek ni untuk syarat bergraduat. Contact hour 3 jam. Ya, kamu akan jumpa madam dalam seminggu 3 jam lah. 2 jam dengan 1 jam. Okay, prerequisite none, tidak perlu apa-apa prerequisite. Lecturer adalah Syarimah bin Zakaria. Okay, course learning outcomes, hasil dari pembelajaran selepas kita cover chapter 1 sampai chapter 11 ni dalam minggu 14 ini. Okay, kamu student akan dapat mengenali atau identify the foundation, asas kepada organisasi, ya, individu on the organization setting. Okay, student juga akan faham mengenai skill yang diperlukan dalam organisasi behavior situation. Macam mana kita menghandle situasi dalam satu company. Okey, student juga akan faham mengenai teori, konsep dan juga kaedah-kaedah dalam organisasi untuk menyelesaikan masalah. Okey, dan yang keempat adalah student juga akan faham mengenai organisasi environment, iaitu dalam organisasi struktur organisasi, mengenai culture dan juga stress management, how to handle stress management. Alright. Okay, next adalah course assessment. Okay, ini adalah sangat penting untuk student faham. Okay, continuous assessment ataupun carry marks kamu, kamu ada 60 markah keseluruhannya, ya. Kalau tengok di sini ya, 60 markah. Quiz 15%. Iaitu student akan cover knowledge level sahaja, iaitu chapter 1 dan chapter 2. Bermakna selepas kita cover chapter 1 dan chapter 2, kita akan terus quiz mungkin dalam minggu ke 4 ataupun minggu ke 3 lah. Okey, tengoklah bergantung kepada keadaan. And then case study 15%. Case study ni kamu akan buat secara berkumpulan. Madam akan sediakan 3 bentuk kes yang berlainan, iaitu kes itu melibatkan isu-isu dalaman organisasi behavior. Dia ada related lah, berkait rapat dengan kita punya topik. Okay, and then presentations. Presentations juga berkumpulan. Presentation ni adalah hasil daripada case study report ni, yang kamu buat ni. Okay. Individual assignment adalah 15%. Ini adalah task individu, masing-masing kena submit. So, topiknya secara roughly, Madam mention di sini, kamu kena pilih satu leader. Sama ada leader tu, depends lah. Leader politik boleh, ataupun leader pada entrepreneur boleh. So, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Contohnya pemimpin lah, pemimpin negara, ya, pemimpin yang jutawan-jutawan yang entrepreneur, ya, sebagai kamu punya leader ataupun sebagai kamu punya favorite leader lah. Kenapa kamu pilih dia? So, test 10% sahaja. Questions dia chapter 1 dan chapter 5 sahaja. And then final assessment adalah 40%, iaitu comprehension level daripada chapter 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Okey, semua chapter dia masuk. Tapi setiap topik tu dia simple question lah. Just level comprehensions. Okey. So, course requirement, attendance rule. Of course, attendance sangat-sangat penting. Setiap kelas kita akan ambil kira, ya, kamu punya kehadiran. Isi kita punya attendance form. So, nanti madam akan check lah. Okay, textbook and reference. Kita ada 2 textbook yang boleh kita gunakan. Kamu boleh search daripada Google kalau tidak ada buku. Kalau ada kelas fizikal, kita boleh pinjam di library. Tapi sekarang ni kita through online, kamu boleh search di Google. So,
Dan yang paling simple, Madam akan bagi slide dan juga slide pembelajaran kita menggunakan slide yang saya buat. Dan juga modul KPTM ni adalah daripada dua buku ni kita gabungkan, dia jadikan modul PDF note. Nanti saya akan bagi pada kamu untuk kamu lebih faham lah. Okay, so teaching and learning planner. So ini ada benda yang boleh kita ikut, ada benda yang mungkin tersasar lah daripada kita punya perancangan. So, dalam chapter 1 ni, kita akan belajar 3 topik sahaja. Basic lah, ya. Introductions to Organizational Behavior, What Manager Do, Perspective, Organizations Behavior, Basic Concept, Contribution, Discipline to Fail. Nanti saya akan terangkan. Setiap chapter kita akan terangkan. So, kita akan, Madam akan buat video untuk kamu penerangan, video explanation, sebab kamu boleh ulang balik-balik video tersebut untuk lebih faham. Kalau kita tidak akan buat kelas Google Meet, every class untuk explain tidak ada. So, inisiatif yang terbaik adalah Madam buat video untuk kamu lebih faham. Ya, explanation. So, chapter 2, Foundations of Individual Behavior. Chapter 3, kita belajar mengenai perceptions and individual decisions making. Chapter 4, okay, ini kita silap tadi ya. Quiz 1 adalah daripada chapter 1 dan N2. Okay. Knowledge level. Okay. So, chapter 4 adalah job satisfaction. Mungkin saya akan buat pada minggu ketiga ataupun minggu keempat lah. So, chapter 5, basic motivation concept. Kita akan belajar mengenai yearly theory, teori yang awal-awal dikeluarkan, dan juga temporary theory, teori yang moden lah. Okay. Chapter 6, basic approach of leadership, to leadership. Okay, ini adalah assignment individu kamu. So, assignment ini kamu akan pilih satu leader, satu nama dan kamu akan buat. Saya akan bagi details macam mana cara buat individu assignment ni. So, kamu follow saya punya rubrik itulah. Okay, chapter 7, Foundations of Group Behavior. Ini kita mulai study mengenai group. Alright? Macam mana kita mau develop group. Kita faham mengenai classify group, kelas-kelas kumpulan. Okay. Chapter 8. Okay, sebelum kita masuk chapter 8, di sini kita boleh buat test. Ya, test ini daripada chapter 1 sampai chapter 5 sahaja. So, ini bila-bila kita maklumkan. Mungkin dalam chapter 7, mungkin dalam minggu ke-7 atau minggu ke-8. Depends lah pada keadaan ya. Okay, chapter 8 kita belajar mengenai team pula. Chapter 7 tadi mengenai group. So, chapter 8 ni team. So, kita tengok perbezaan. Apa perbezaan antara group dengan team? Dan jenis-jenis team. Alright. Chapter 9, organizational structure. Struktur dalam organisasi. Chapter 10 adalah mengenai culture. Kita belajar culture, jenis-jenis culture, ciri-ciri culture dalam organisasi. Ya. Basic lah. Dan chapter 11 mengenai macam mana kita handle stress management. Ya, stress kan workplace. Banyak kerja-kerja di office atau masalah-masalah luaran. So, bawa pergi office. Kita pun rasa stress. So, how to handle your stress. Alright. Chapter minggu ke-13, di sini kita boleh tengok balik video presentation, submit semuanya. Minggu ke-14, Madam akan bagi soalan-soalan final untuk kamu ulang kaji, untuk lebih faham. Apa-apa pun kita akan communicate selalu daripada group, ya. Masing-masing kita akan discuss. So, itu saja untuk explanations. Thank you.